ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan, ya Allah. Dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami telah dipilih menjadi hamba-hamba-Mu yang telah membasahkan lidah kami dengan zikrullah, dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah asbab itu menjadikan kami layak untuk mendapat syafaat daripada Al-Quran di hari akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada malam ini, ya Allah. Kami mengharapkan doa ini doa yang mustajab di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang sedang diuji dengan pelbagai penyakit dalam kehidupan kami pada saat ini, ya Allah. Ya Allah, dengan mustajabnya doa ini, Kau ringankanlah dan sembuhkanlah penyakit-penyakit tersebut terhadap diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang sedang menadah tangan ini, ya Allah. Yang sedang dibelit dengan ujian hutang, sedang dibelit dengan ujian ekonomi dalam kehidupan rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah semangat kami untuk kami bekerja. Siapkanlah tubuh badan kami untuk kami mencari rezeki. Dan kurniakanlah kepada kami rezeki-Mu yang halal lagi barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami ini, ya Allah, yang mengharapkan doa yang mustajab, ya Allah, yang pada saat ini dizalimi diri kami, ya Allah. Hak kami diambil, diri kami ditindas, ya Allah. Ya Allah, berikanlah jalan keluar terhadap permasalahan tersebut, ya Allah. Ya Allah, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang sedang menadah tangan, ya Allah, yang sedang menunggu zuriat dalam kehidupan kami, sedang menunggu cucu dalam hidup kami, ya Allah. Jangan sunyikan rumah tangga kami ini sunyi daripada hilai tawa anak-anak kecil, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang mengetahui apa yang zahir dan apa yang batin dalam hajat kami, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran kami pada malam ini kepada Allah Yarham dan Allah Yarhamah ibu bapa kami yang berada di alam sana, ya Allah. Jadikanlah pahala bacaan Al-Quran yang kami kirimkan ini, ya Allah, sebagai satu ingatan daripada anak-anak yang saleh dan salihah kepada kedua ibu bapa kami yang berada di alam kubur sana, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka itu sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu. Dan jangan jadikan kubur mereka itu daripada lembah neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami nikmat husnul khatimah, di mana di akhir kehidupan kami, kami mampu menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam ruangan tadabbur ayat Al-Quran pada malam ini, saya akan menyambung pengajian tadabbur kita yang sebelum ni tertangguh 2 kali kerana kita adakan bacaan Yasin dan Tahlil. Jadi pada malam ni kita sambung pengajian tadabbur dari surah An-Naba. Surah An-Naba, insya-Allah kita akan masuk bermula pada ayat yang ke-31 daripada surah An-Naba hinggalah ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Pepatah Melayu menyebut kalau memotong
pastikan putus apa yang dipotong. Dan kita katakan kalau kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, pastikan habis dan lengkap sesuatu surah tersebut. Jadi malam ni kita akan lengkapkan tadabbur kita daripada surah An-Naba. Para jemaah boleh buka surah An-Naba, berada pada muka surat 582 dalam Quran. Kita fokuskan bermula ayat yang ke-31 insya-Allah. Bolehlah para jemaah buka surah An-Naba insya-Allah. Saya terus masuklah pada ayat 31. Para jemaah boleh tengok maksudnya insya-Allah. Ayat yang ke-31 dari surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapat kejayaan. Kejayaan di sini yang dimaksudkan kejayaan di sisi Allah dalam kurungannya iaitu orang yang bertakwa, dia dianggap berjaya mendapat kejayaan apabila dia dapat masuk syurga. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan akan disempurnakan segala pahala itu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam syurga, faqad faz, maka dialah orang yang berjaya. Maka ayat yang ke-31 ni, siapakah orang yang berjaya? Orang yang berjaya di sini merujuk kepada orang yang bertakwa, yang terselamat daripada azab neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Kita doakan kita semua termasuklah dalam kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Cumanya bila kita sebut tentang kejayaan, sudut pandang kejayaan manusia pada pandangan mata manusia dan sudut pandang kejayaan manusia pada pandangan Allah dia tidak sama. Manusia akan katakan seseorang itu berjaya bila dia ada rumah yang besar bertingkat-tingkat. Keretanya cantik berkilat-kilat. Duitnya tebal berlipat-lipat. Maka manusia katakan, oh inilah orang yang berjaya. Tapi pada pandangan Allah, orang yang berjaya itu bukan begitu sudut pandangnya. Orang yang berjaya di sisi Allah adalah orang yang terselamat daripada azab neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Moga-moga kita termasuklah dalam kalangan orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-31 ni Allah sebut Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu dia berjaya. Sebab apa berjaya? Selamat dari neraka, masuk dalam syurga. Ayat yang ke-32. Apa yang ada dalam syurga, Ustaz? Allah sebut lagi. Hadaiqa wa a'naba. Dalam syurga itu akan ada taman-taman. Akan ada kebun-kebun. Ada macam-macam. Taman negara. Macam-macam taman lah. Taman air. Taman bunga. Semua ada dalam syurga. Hadaiq. Taman-taman. Pelbagai taman. Wa a'naba. Dan di dalam syurga juga akan ada buah anggur, kata Allah. Buah anggur. Buah anggur apa yang paling sedap? Adakah sama buah anggur tersebut di dalam syurga? Akan sama. Kalaulah kita makankan buah anggur di dunia ni, anggur tu mahal, sedap, rangup, tak ada biji. Kita rasa sedap sungguh. Sama tak anggur di dunia dengan anggur di syurga? Pasti tidak sama.
Salah satu buah di dalam syurga ni buah anggur. Jadi para jemaah, kalau nak ambil barakah makanan dalam syurga, pastikan kita ni di rumah kita ada sentiasalah buah anggur. Paling-paling tidak pun seminggu ataupun sebulan sekali tu kita makanlah buah anggur supaya apa? Nak ambil barakah. Ini buah yang Allah sebut dalam Quran ni, buah syurga. Dalam Quran kalau kita perhatikan, ada sebanyak 6 jenis buah yang Allah sebut secara spesifik, itu adalah buah dalam syurga. 6 buah ni Allah sebut secara jelas. Apa dia 6 buah tersebut? Yang pertama buah anggur, yang kedua buah kurma, yang ketiga buah zaitun, yang keempat buah delima, yang kelima buah pisang, dan yang keenam buah bidara. 6 buah di dalam syurga ni yang Allah sebut secara jelas dalam Quran, ini adalah buah-buahan syurga. Dah tu buah-buahan lain tak ada ke Ustaz dalam syurga? Ada juga, tapi tidak disebut secara spesifik. Ada 6 buah ni disebut secara spesifik. Apa dia? Kita ulang sekali lagi. Buah kurma diulang 20 kali dalam Quran, perkataan an-nakhlah ataupun an-nakhil, buah kurma ni. Buah zaitun, buah delima, buah anggur, buah pisang, buah bidara. 6 yang disebut secara jelas, ini adalah buah syurga. Kalau ibu-ibu, kakak-kakak nak ambil barakah buah-buah dalam syurga ni, kadang-kadang kita goreng ayam kan. Biasa kita guna minyak sawit, jenama Seri Murni, jenama Saji, bagai-bagai tu. Ni kita cuba campur sikit minyak goreng ayam tu dengan kita campurkan minyak zaitun sikit. Kalau suami kita tanya, kenapa awak letak minyak zaitun ni? Kerana nak ambil barakah buah-buahan dalam syurga. Sama tak? Tak sama. Di syurga pastilah lebih sedap, lebih enak dan sebagainya. Tapi nak ambil barakah sajalah. Kita bertabarruk dengan buah yang Allah sebut di dalam Quran, itu adalah buah syurga. Di UAE, United Arab Emirates, sebagai kongsian sajalah. Dia di satu tempat tu namanya Islamic Botanical Garden di Sharjah, UAE. Dia wujudkan Islamic Botanical Garden. Semua pokok-pokok, buah-buah, tumbuhan-tumbuhan yang Allah dan Rasulullah sebut dalam Quran dan hadis ditanam di Islamic Botanical Garden di Sharjah, UAE. Lebih daripada 100 pokok dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kecuali 2 pokok je tidak ditanam, iaitu pokok zakum dan pokok gharqad. Pokok zakum ni pokok larangan. Pokok gharqad itu adalah pokok Yahudi. Walaupun disebut dalam Quran dan hadis, tapi tidak ditanam di Islamic Botanical Garden. Ini kita sekadar share je lah. Bila kita jumpa ayat tentang buah-buahan dalam syurga, kita sebut sikitlah tentang ada 6 jenis buah-buahan dalam syurga yang Allah sebut secara jelas dalam Quran itu tadi. Kemudian apa lagi nikmat dalam syurga? Kita baca secara ringkaslah. Wa kawa'iba atraba. Dalam syurga kata Allah akan ada teman-teman yang sebaya. Teman-teman yang sebaya. Umur ahli syurga ni lebih kurang 30-an begitu umur dia. Dalam keadaan umur 30-an ke 40-an, umur yang menuju kematangan. Maka itulah umur-umur ahli syurga tadi. Maka Allah dah katakan akan ada pasangan-pasangan yang sebaya yang akan membantu dirinya, dan ketuanya adalah isteri ataupun suami masing-masing. Kemudian ayat yang ke-34, apa lagi nikmat dalam syurga yang Allah ceritakan dalam surah An-Naba. Wa ka'san dihaqa. Dalam syurga kata Allah akan ada gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Kita di dunia kalau nak minum kena kacau dulu air. Kena pergi dapur, kena buat air panas, kena buka susu dan sebagainya kan. Tapi dalam syurga ni, nak minum apa, nak makan apa, semuanya sudah tersedia. Ini salah satu daripada gambaran lah nikmat-nikmat yang akan dikecapi oleh ahli syurga. Itu ayat yang ke-34.
35, Allah Subhanahu wa taala sebut, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Dalam syurga, ahli syurga tidak mendengar di dalam syurga kata-kata sia-sia dan kata-kata dusta. Allahu Akbar. Kita hari ni kan hidup di dunia, kita selalu dengar pendustaan, penipuan, kata-kata yang sia-sia, ucapan yang lara dan sebagainya. Dalam syurga, ucapan-ucapan sebegini tak ada lagi dah. Di dunia ni kalau kita nak ambil semualah kita dengar kan. Yang ni salahkan yang ni mengumpat yang ni buka aib yang ni, macam-macam. Kadang-kadang kita rasa letih dengan kata-kata di dunia ni. Sebab apa? Penuh dengan kata-kata sia-sia, ucapan yang tidak menambahkan iman dan amal, bahkan sebahagiannya adalah ucapan dusta dan penipuan. Allahu Akbar. Macam-macam lah. Kalau kita tengok kes-kes viral kan, kita tak sebutlah ucapan-ucapan yang tidak baik dan sebagainya, yang tidak senonoh. Tapi di dalam syurga kata Allah, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Dalam syurga tak ada lagi kita dengar ucapan, kata-kata, perbuatan yang sia-sia, bahkan ucapan yang dusta sama sekali lah tidak ada di dalam syurga kelak. Allahu Akbar. Kita dengar pun kita rasa rindunya suasana tersebut. Ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini semua kata Allah, nikmat-nikmat ini jazaa'an min rabbika. Ia adalah sebagai balasan dari Tuhan kamu, 'ata'an hisaba, dan pemberian yang cukup banyak. Banyak Allah akan bagi kepada kita. Jika nak dibandingkan dengan amal kita dan pemberian Allah di dalam syurga, nescaya tidak akan terbanding sama sekali. Amal kita terlalu sedikit sangat. Tetapi yang Allah nak bagi kepada kita di syurga kelak cukup banyak dan cukup luar biasa. Itu ayat-ayat menceritakan tentang nikmat ahli syurga lah. Ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Kita masuk ayat yang ke-37, para jemaah sekalian. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah. Pada hari itu, tak ada siapa yang boleh berbicara dengan Allah, melainkan golongan-golongan tertentu yang Allah akan berbicara dengan dia. Di hari akhirat kalau Allah sebut. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Ayat yang ke-38. Pada hari akhirat, ketika ruh dan malaikah. Ar-ruh di sini merujuk kepada malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, saffa. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah, dan ucapan itu adalah ucapan yang benar. Tak ada orang boleh bercakap pada hari tersebut melainkan orang yang Allah izinkan untuk dia berkata-kata. Kita berdoa kan, kita termasuk dalam kalangan orang yang boleh bercakap dengan Allah dengan maksud kita dapat memohon rahmat Allah yang maha luas di hari akhirat kelak. Sebab rahmat Allah ni ada 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia dan disimpan 99 rahmat lagi untuk diberikan kepada hamba-Nya di hari akhirat kelak. Kita mengharapkan kita termasuk dalam kalangan orang yang mendapat rahmat Allah yang maha luas itu tadi. Jadi Allah sebut tak ada orang yang boleh bercakap melainkan orang yang Allah izinkan. Dah tu mulut ustaz,
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari tersebut, mulut kami jadikan ia terkunci. Tak boleh bercakap. Tak ada siapa pun boleh bercakap, melainkan orang yang Allah izinkan. Kemudian, ayat yang ke-39. Dhalikal yawmul haqq. Faman sya'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Hari pasti terjadi ni merujuk pada hari kiamat. Yaumul Haq. Hari kiamat ada berapa nama, Ustaz? Ada hampir 80 nama, kata Imam Ibn Hajar. Nama kiamat ni macam-macam. Al-Waqi'ah, An-Naba'ul Azim, Yaumuddin, Yaumul Haq, Al-Haqah. Itu bahagian-bahagian daripada nama hari kiamat. Salah satu daripada nama hari kiamat, Yaumul Haq, Dhalikal Yaumul Haq. Inilah hari yang benar, iaitu hari kiamat. Faman sya'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Dan kata Allah, sesiapa yang Allah kehendaki, ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Siapa yang Allah berkehendak, Allah akan jadikan dia balik kepada Allah dalam keadaan Allah redha padanya. Sebab itu kita kena banyak minta dengan Allah. Kena banyak minta. Antara doa yang paling lengkap, paling kurang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami di dunia, kejayaan kepada kami di hari akhirat, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Last sekali, surah An-Naba, ayat yang ke-40. Inna anzarnakum adaban qariba, yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Ayat ni nak ceritakan penyesalan, terutamanya orang kafir, orang yang tak beriman. Bila dia melihat azab neraka, mereka katakan, menyesalnya aku dulu, kenapalah aku tak beriman. Manakala ada orang beriman pula, menyesalnya aku dulu, kenapalah aku tak beramal soleh. Orang beramal soleh pula, menyesalnya aku dulu, kenapalah aku sikit je amal soleh. Orang beramal soleh banyak, menyesalnya aku dulu, aku dah beramal soleh banyak. Rupa-rupanya amal soleh aku ni kadang-kadang ada yang tidak ikhlas. Subhanallah. Penyesalan ni pasti akan berlaku di semua peringkat. Kita doakan, kita buat sehabis baik, kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang menyesal di hari akhirat kelak. Maka kata Allah, penyesalan orang kafir ni Allah gambarkan, mereka katakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, alangkah baiknya aku dulu tidak menjadi manusia, dan alangkah baiknya aku ini adalah tanah. Sebab apa tanah? Tanah tidak akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Moga-moga para jemaah sekalian, 3 siri tadabbur dari surah An-Naba ni, kita dapatlah kefahaman sedikit sebanyak dan memberi kesan kepada kita, dan ada homework lah kepada para jemaah sekalian. Kita pakat hafal surah An-Naba. Boleh ataupun tidak. Tak best juga kuliah saja kan. Kita bagi homework, iaitu hafal surah An-Naba 40 ayat. Moga-moga kita dapat kebaikan daripadanya, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja, lebih kurang 50 minit kita bersama pada malam ni. Saya serahkan kembali kepada Opah. Silakan Opah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada homework pula kita kali ni. So macam mana kalau dapat Ustaz nak bagi kita baca seorang-seorang kan? Mudah-mudahan baca ayat demi ayat lah kan. Boleh Ustaz ya? Ada masa kita tanya. Kalau tak ada masa, sendiri-sendiri tasmik lah, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil lah challenge Ustaz bagi tu.
Alhamdulillah sangat berkesan di atas tadabbur yang Ustaz ceritakan tadi. Moga-moga memberi kita banyak manfaat untuk beramal dengannya. Terkasar bahasa dan salah bicara 10 jari disusun maaf dicinta. Terima kasih kepada Ustaz kerana persembahannya malam ini dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Untuk itu, puan-puan, selepas ini kita akan ada baca surah Al-Kahfi dan juga surah As-Sajadah bersama dengan Ustaz Razik. Jadi puan-puan boleh keluar solat dulu, pukul 9 masuk semula ya. Jangan lupa, jangan tak masuk, nanti tinggal puan dengan Ustaz je. Okey Ustaz, untuk itu kita tutup dulu majlis kita malam ini. Silakan Ustaz dan sedikit doa-doa dah. Tutup majlis. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih opah dan semua. Bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Opa. Okey, masuk balik ya. Kita akan InsyaAllah. baca kafi lepas ni ya. InsyaAllah Opa. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ada apa?